Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Video ini saya rekodkan pada 9 hari bulan 10 bersamaan dengan hari Sabtu pada jam 9.30 pagi. Baik. Video ini saya rekodkan bertujuan untuk menerangkan secara ringkas apakah basic forex yang perlu anda ada sebelum anda terlibat ataupun anda mengamalkan, mempraktikkan, cuba memahami dan seterusnya apa yang telah dipelajari itu tadi dipraktikkan dalam daily trade tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Baik. Jadi sekarang ni guys, dia macam ni. Secara kasarnya, mana-mana currency yang kita buka, USD CAD, AUD CAD, Euro CHF, GBP NZD, mana lagi, GBP JPY dan seterusnya. Keseluruhan daripada currency tersebut hanya memaparkan satu price sahaja yang kita boleh nampak dekat sebelah kanan ni, yang saya boleh tarik macam ni, yang saya boleh lepaskan macam ni balik, ya. Baik. Jadi sekarang ni bila mana kita rujuk pada sebelah kanan, kita akan nampak satu turutan harga yang berada di dalam keadaan menaik. Daripada bawah contohnya 123, seterusnya 125, 127, 129 sehinggalah kepada yang paling atas 157, ya. Baik. Jadi sekarang ni saya tukar AUD JPY, saya tukar USD CHF. Okey, untuk AUD CHF tengok 87 sen, 92 sen, 95 sen, 1 dolar, 1.02 dolar dan seterusnya. Makna kata mana-mana currency sekalipun, kalau saya tarik, dia masih lagi dalam turutan menaik. 80 sen, 85, 89, 91 dan 93, ya. Yang ini pula untuk GBP, GU, GBP USD 1.14, 1.34, 1.43. Mudah cerita kata sekarang ni secara ringkasnya, mana-mana currency sekiranya kita tarik, kita tarik macam ni, okey. Jadi sekarang ni memaparkan CAD CHF, sepastinya harga di sebelah kanan itu tadi berada di dalam turutan menaik. Yang tu kena faham dulu, turutan dia mendaki menaik. Baik. Jadi sekarang ni persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua ialah bila mana kita dalam keadaan trading, bila mana kita berada di dalam forex trading punya transaction, dia melibatkan dua kontrak. Saya tegaskan, dia melibatkan dua kontrak. Kontrak yang pertama datangnya daripada base currency, base currency. Kontrak yang kedua datangnya daripada code currency, ya. Baik. Jadi sekarang ni tak kisahlah sama ada USD di depan, NZD di depan, CHF di depan, Euro di depan ataupun GBP di depan. Dia terdiri daripada dua negara ataupun dua elemen, base dan code. Okey? Baik. Jadi sekarang ni bila mana kita meniaga, bila mana kita berada di dalam keadaan urusan perniagaan yang melibatkan dua objek, yang melibatkan dua barang. Sebagai satu contoh, barang yang sama, dalam hal ini barang yang sama disebabkan kerana kita membeli kontrak untuk kedua-dua negara, negara daripada negara base dan juga kontrak daripada negara code. Baik. Jadi sekarang ni kita membeli kontrak, kita membeli barang yang diniagakan adalah barang yang sama, ya. Barang yang diniagakan adalah barang yang sama. Jadi sekarang ni saya buka pin, saya buka pin. Saya buat perumpamaan. Kebiasaannya saya menggunakan perumpamaan yang sebeginilah, sebuah perniagaan yang menjalankan urusan atas item yang sama. Saya bab ayat ni saya kurang sikit. Jadi kalau ada yang boleh perbaiki, bantu saya dalam memperbaiki ayat ni tadi, sila tampil ke depan, insya-Allah tak ada masalah, kita perbetulkan balik ayat tu, ya. Baik, saya buat contoh sebagai beras, kita ambil contoh sebagai beras, yang mana beras ni tadi, beras ni kalau kata kita pergi ke pasar raya, kalau kata kita pergi ke pasar raya, kita pergi ke supermarket macam Tesco,
Maidin dan sebagainya, ataupun kedai-kedai runcit yang biasa, kedai-kedai runcit yang biasa, kita boleh dapati bahawa terdapat pelbagai jenis jenama. Itu yang pertama. Terdapat pelbagai jenis jenama yang menyediakan beras sebagai item untuk dijual. Sekarang ni saya buka Google. Okey. Jenama beras. Kita try tengok. Tu dia. Jenama beras. Jenama beras keluaran syarikat Muslim, senarai beras keluaran Muslim, pelbagai jenama beras. Senang cerita, kita tengok kat sini lah. Kashmir, Basmati, Mogul, Sufi Premium, Perdana, Faiza Emas, Juara, Aiza Emas, Jasmine Super 5 ke apa ke ni. Yang ni pula Cap Rambutan, Sunflower, Basmati King, Jati, Sun White. Apa lagi? Caucasian rice ni rare sangat lah kot. Sunflower dah sebut tadi, Mogul dah sebut tadi. Ni apa, Nagasari ke benda ni. Macam-macam lah, senang cerita, macam-macam jenis beras. Jadi sekarang ni kita tukar harga beras 5 kilo yang berbeza jenama. Kita nak tengok. Tu dia. Beras Faiza 5 kilo, Jati Padi 5 kilo, Jati Sumpah Tempatan, Jasmine Special, Rambutan, Faiza Emas dan macam-macam lagi. Makna kata banyak daripada mereka yang menawarkan produk yang sama, okey, kuantiti yang sama, dalam kes ni kilo lah, beratnya yang sama, tapi tentunya harga yang berbeza. Itu pasti. Harga yang berbeza, slightly a bit different there. Macam contoh, kalau kata satu ni 32.5 sen, yang satu lagi 32 sen. Tu contoh. Ada perbezaan harga tu tadi. Baik. Jadi sekarang ni, apa yang saya cuba nak bawa tuan-tuan dan puan-puan semua kepada satu pemahaman yang mana sekiranya beras, item yang menjadi makanan ruji rakyat Malaysia, yang kita boleh dapati di mana-mana kedai yang berhampiran, mudah dapatlah, senang cerita. Pasal apa? Dia makanan ruji, kan? Terdapat pelbagai jenis jenama yang menyediakan beras ni tadi sebagai bahan jualan. Produk yang sama, makna kata beras lah, semuanya jual beras, dan kuantiti juga yang sama. Adalah yang pack sekilo ke 2 kilo ke, timbang ke apa ke, tapi sekarang ni kita fokuskan kepada jumlah berat yang sama. Dalam kes ni kita fokuskan kepada 5 kilo 5 kilo ke, 1 kilo ke, 10 kilo ke, tak kisah, tapi saya fokuskan pada 5 kilo. Baik. Walaupun begitu, walaupun barangnya sama, beratnya sama, tapi harga yang ditawarkan untuk kita memiliki beras 5 kilo tu tadi, dia ditawarkan dalam bentuk harga yang berbeza-beza. Baik. Jadi sekarang ni, dalam forex, kita ada dua elemen. Elemen yang pertama ialah BIS. Elemen yang pertama kita kenal sebagai BIS. Elemen yang kedua kita kenal sebagai quote. Itu dia. Elemen yang pertama kita kenal sebagai base, elemen yang kedua kita kenal sebagai quote. Bukalah mana chart macam yang saya tunjukkan tadi. Mana-mana currency sekalipun hanya memaparkan satu rujukan harga sahaja, dalam kurungan di sebelah kanan, dan turutannya adalah menaik. Biasanya saya webinar ke apa ke ada two-way communication. Tapi yalah, nak record hari Ahad pula, saya tak nak ganggu orang, jadi saya just buat sendiri-sendiri je lah. Baik. Base quote hanya memaparkan satu rujukan harga sahaja di sebelah kanan, dan turutannya adalah menaik. Apa yang saya cuba nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekarang, para audiens semua, base dan quote, makna kata dua elemen yang berbeza. Senang cerita, saya translatekan dia, dua
jenama yang berbeza. Kalau Jasmine, Super 5, Rambutan dan sebagainya, Faiza dan sebagainya, itu jenama yang berbeza, menawarkan harga yang berbeza. Kenapa dalam kes forex trading, base dan quote, dua elemen yang berbeza? Tentu-tentunya berbeza. Tentu-tentunya berbeza. Yang benda yang ni kita tak dapat nak nafikan, ya. Pasal apa? Dia jadi macam ni. USD, Euro, GBP, AUD, JPY, CHF, NZD dan CAD. Okey. CA ini mewakili nama kepada negara tersebut. Oh, kuning tak berapa nampak. Saya tukarkan kepada oren. NZ mewakili negara. Dua abjad, dua huruf yang berada di hadapan untuk setiap tiga standing alphabet ni tadi, dia mewakili kepada negara, nama negara untuk currency tersebut, ya. Ni dia EU, US, United States of America. Manakala yang hitam belakang ni semuanya mewakili currency, kecuali untuk euro lah. Pasal apa? Untuk euro, dia punya mata wang pun euro lah. Jadi singkatan dan namanya sama. Okey. Macam contoh yang ini, D ni tadi mewakili dolar. Okey. Yang P ni tadi mewakili kepada pound. Yang D yang ni pun mewakili dolar. Y ni mewakili kepada yen. F ini mewakili kepada franc. D ini mewakili kepada dolar. Dolar. Dan yang ini pun sama, dolar. Itu dia. Baik. Jadi sekarang ni kita dah nampak yang mana ada satu, dua, ya, saya hijaukan dia. Satu, dua, tiga dan empat. Empat currency yang menawarkan dolar sebagai mata wang untuk negara tersebut. Itu dia. Baik. Tak boleh scroll ke bawah pula dah. Siapa pula dah? Okey, baik. So, empat negara, tu yang betul. Empat negara menawarkan dolar sebagai mata wang mereka. Menawarkan ke ataupun menamakan ke, dan ayat-ayat yang lain dan sebagainya lah. Saya mohon maaf sebab saya tak berapa nak pandai susun ayat sangat, penggunaan bahasa dan sebagainya. Jadi kalau kata ada yang boleh perbetulkan, silakan, tak ada masalah, insyaAllah. Baik. So, empat negara menawarkan dolar sebagai mata wang mereka. Seterusnya, satu negara menawarkan euro sebagai mata wang. Okey, sebagai mata wang. Seterusnya, satu negara menawarkan pound sebagai mata wang, dan yen, satu negara menawarkan yen sebagai mata wang. Satu negara lagi menawarkan franc sebagai Swiss franc sebagai mata wang. Baik. Jadi dekat sini kita ada 8 negara in total. 8 negara in total bagi forex trading. Okey, tu dia. Bagi forex trading. Okey. Kita ada 8 negara keseluruhannya. So ini merupakan major currency yang terlibat. Ni dia. Baik. Selesai dekat sini. Jadi sekarang ni kita nak membincangkan kenapa hanya ada satu sahaja rujukan harga yang berada di sebelah kanan dan turutannya adalah naik, sedangkan dua elemen yang berbeza, tentu-tentunya dari negara yang berbeza walaupun ada currency yang sama. Macam contoh dekat sini kita boleh nampak 4 negara yang menawarkan dolar sebagai mata wang mereka, iaitu Canada, New Zealand, Australian dollar, Australia dan United States of America. Baik. Jadi kalau kata kita nak kata yang empat ni
So kita kata sebab dia sama, sebab tu satu harga, tak apalah, tak kisahlah. Walaupun tentu-tentu ada perbezaan daripada segi nilai untuk United States dollar, Australian dollar, New Zealand dollar dan Canadian dollar. Tentu-tentu ada perbezaan daripada segi nilai walaupun tak banyak, kan? Pasal apa? Forex ni, kalau tuan-tuan perhatikan, 0.7 bermaksud 70 sen. 0.73 bermaksud 73 sen. 0.734 bermaksud angka 4 itu lebih rendah dari 1 sen. Gini. Explanation ni panjang sikit. Siapa yang nak dengar kena ni lah, kena sabarlah. Okey. Siapa pula tak boleh tekan ni? Okey. Baik. Jadi sekarang ni 0.734. Saya buka balik ni. 0.734 70. Tu dia. 70 belakang dia. Belakang dia 70. Saya besarkan 0.10. Tu 10 sen. 7 ni dia bersamaan dengan 10 sen. Ni 7 ni dia bersamaan dengan 10 sen. Okey, sekarang ni kita fokuskan kepada angka 3. Kalau 3 ni dia bersamaan dengan 1 sen. Ni 3 ni. Okey, sekarang ni kita fokuskan kepada angka yang angka 4. Okey. Dia bersamaan dengan 0.04. 4 ni. Saya pun tak tahu nak sebut ni. Kalau kata orang lama-lama 1 sen ni dia sebut seduit, kan? Kalau kata 4 sen dah ada 2 desimal kat depan ni, saya pun tak kerti nak sebut macam mana. Yang ni pula. Yang ni kita bubuh warna, apa ke nama warna saya pun tak tahu ni. Coklat ke apa ke. 0.0007. Tu dia. Nak sebut berapa duit pun tak tahulah. Okey, last sekali 0. Saya bubuh warna biru. Okey. 0.0001. Ni sepatutnya saya bubuh angka 1 ni macam ni. Baru betul. Okey. Okey, baik. So ini dia. Ni dia. Biasanya dalam dunia nyata kita menggunakan hanya kepada 2 titik perpuluhan sahaja, 73 sen. Ni dah jadi 3 titik perpuluhan, 4 titik perpuluhan, 5 titik perpuluhan. Macam mana pula yang kata titik perpuluhan tu? Kod-kod ada yang tanya. Okey, cerita dia macam ni. Masa dulu kita belajar matematik, masa dekat sekolah, macam mana nak kira perpuluhan, cara dia macam ni. Baik. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik perpuluhan. Ni dia titik perpuluhan, ya. Yang kes ini 5 titik besarnya tulisan. Ya. Kes ni sama dengan 5 titik perpuluhan. Ni dia. Kes ni dia bersamaan dengan 5 titik perpuluhan. Okey. Baik. Jadi sekarang ni 0. Saya ambil yang ni lah. Saya ambil yang ni. Sekejap. Okey, saya ambil yang ni juga. Okey. Padam jap. Okey. Jadi sekarang ni kita katakanlah contoh. Mata wang itu hanya 4 desimal. So macam mana kira 4 desimal? Macam mana nak tahu? Mudah aja. 1, 2, 3, 4. 4 titik perpuluhan. Kalau 7 ni tak ada, kita padam 7 ni dulu. Padam 7 ni. Ni dia jadi 3 titik perpuluhan. 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya kira benda ni clear lah, ya. Benda ni agak mudah lah, ya. Baik. Jadi sekarang ni yang kita berbalik kepada tadi,
walaupun negara tu daripada walaupun currency tu menawarkan harga yang currency yang sama. Macam contoh United States dollar, Australian dollar, New Zealand dollar dan juga Canadian dollar. Tentu-tentunya dia mempunyai nilai yang berbeza. Tambah pula bila mana dalam forex sehingga 5 desimal, 5 titik perpuluhan. Makna kata different, macam contoh 73479. Contoh 73478. Different tu terlalu kecil. Sebab apa? Dia 5 desimal. Tentu-tentu sepatutnya dia meletakkan dua harga yang berbeza. Contoh, satu harga kat sebelah sini, satu harga kat sebelah sini. Sepatutnya yang ni cat lah. Yang duk turun naik tu cat lah. Bergerak lah kau kat sini, lantak kau lah, kan, duduklah kat situ. Tapi soalnya sekarang ni dua negara yang berbeza, dan masalahnya ialah hanya satu sahaja harga. Dekat mana? Dekat sebelah kanan ni je. Ini je yang ada. Sepatutnya kena ada dua harga lah. Pasal apa? Dua negara, dua elemen. Sepatutnya logiknya macam tu lah. Okey? Tapi tak. Dia ada dekat sebelah kanan sahaja. Baik. Ini tujuan video ini direkodkan. Adalah untuk menerangkan bagaimana untuk kita mengetahui harga yang ditawarkan oleh sebelah pihak lagi. Ya. Pasal apa? Sekali lagi saya ulang, forex trading merupakan elemen. Dia wujud dua elemen. Yang pertama base dan yang kedua quote. Baik. Jadi sekarang ni guys, bila mana kita dah buka macam ni, kita nampak satu harga. Saya buka time frame monthly, saya letakkan tiga harga yang berbeza, tak kisahlah mana-mana. Dan lepas ni kita akan buat currency yang lain pula, tak ada masalah. Kita try buat mungkin dalam tiga currency yang berbeza-beza, insya-Allah. Baik. Jadi sekarang ni untuk kita mengetahui harga yang berbeza, step dia macam ni. Nak bagi korang faham. Sebab normally saya buat macam ni. Sebab kali ni tak ada audience, so saya akan cuba buat dia seringkas yang mungkin. Kalau saya nak buy, saya akan buy dekat sini. Saya akan buy dekat bahagian bawah. Ini kita tak perlu nak tengok candle, tak perlu rujuk pada candle. Abaikan candle tu. Abaikan. Ibarat candle ni tak ada, abaikan je, tak ada masalah. Sekarang ni kita punya reference ialah harga yang di sebelah kanan. Yes, itu sahaja. Ya. Baik. Maknanya sekarang ni kalau nak TP, saya akan TP di sini. Kalau ada yang nak TP kat atas sana pun boleh, tak ada masalah. Lepas ni kira sendiri. Okey, TP buy. Baik. Jadi sekarang ni kalaulah kata saya nak kira, basically dalam perniagaan kita akan guna satu formula yang mana harga jual tolak harga beli. Kita akan dapat lebih kurang margin sama ada untung ataupun rugi. Normally bila mana kita berniaga, kita akan beli barang yang kita nak jual pada harga yang lebih murah dan seterusnya kita akan jual pada harga yang lebih mahal. Contoh, alhamdulillah, saya beli satu barang, apa-apa produk tak kisah, barang yang dah siap, harga dia RM5. Kalau saya nak untung, paling tidak saya kena jual RM5.10. Tapi tak logik lah, kan? Untuk saya yang bermain dalam keadaan kuantiti yang kecil, bila mana saya nak jual RM5.10 ni tak pada sangat lah, tak baloi lah. Unless kalau kata saya bermain dalam kuantiti volume yang besar, 1 juta barang, markup 10 sen, itu pun dah banyak dah, kan? Makna kata saya akan untung lebih kurang dalam 100,000 dan sebagainya. Okey. Tapi sekarang ni situasinya ialah saya ada satu barang tu saya nak jual. Saya beli 50 sen, saya beli RM5, saya beli RM10. Saya nak tentunya saya akan jual lebih tinggi, mungkin sekali ganda daripada harga yang saya beli tadi ataupun separuh daripada harga yang saya beli tu tadi. Kalau saya beli RM5, saya jual RM7.50. Asal untung jadi dah. Contoh. Baik. Jadi sekarang dalam kes ni kita boleh nampak yang mana harga beli kita pada buy tu tadi sebanyak 0.66 sen. Harga jual kita pula ialah 72 sen. Jadi kalau 72 sen tolak 66 sen, dia bersamaan dengan 6 sen. Makanya untunglah. This is simple calculation, ya. Jangan ada yang leverage macam mana?
Spread macam mana, dan macam-macam lagi kan. Tak. Simple calculation dulu. Just refer dia punya teori on simple calculation dulu. Tak payah nak masuk leverage, tak payah nak masuk spread dulu. Abaikan. Kita fokus yang ni dulu. Baik. Sekarang ni, bila mana saya dah buat macam ni, makna kata harga jual ni 72 sen ni ada kat sini lah. Jadi TP buy ni rujuk kepada harga jual. Dia gitu. Manakala buy ni tadi harga beli 0.66, boleh nampak kat sini 0.66. Yang ini pula kita kenal sebagai harga beli. Selesai. Alhamdulillah. Selesailah. Selesailah untuk buy transaction selesai. Okey. Saya buat macam ni. Ini buy transaction. Buy transaction. Okey, baik. So selesai untuk buy transaction. Seterusnya, okey, saya nak sell. Bila mana saya nak sell, logik lah, kita akan sell pada harga yang paling tinggi. Secara logik lah. On paper semuanya sedap, nampak cantik kan. Pasal apa? On paper. Cuba buat tengok, belum tentu boleh. Saya lah kan. Orang lain saya tak tahulah, mungkin boleh lah kan. Baik. So saya akan sell dekat sini. Ini pilihan saya. Okey, kita buat pilihan dekat sini. Seterusnya kalau kata saya nak TP, saya akan TP dekat sini. Ini aras harga yang saya nak TP. Baik. Jadi sekarang ni kita akan buat proses yang sama. Harga jual tolak harga beli. Jadi kita akan dapat margin sama ada untung ataupun rugi. Baik. Sekarang ni kalau kata kita rujuk pada harga jual, yang mana ini TP sell, dia bersamaan dengan 72 sen. Okey, masih lagi sama. Dan seterusnya harga beli merujuk kepada 77 sen. Ada berubahan dekat situ 77 sen. Jadi sebenarnya sekarang ni 72 sen tolak 77 sen, saya sebenarnya berada di dalam keadaan yang rugi, iaitu sebanyak 5 sen saya rugi. Saya rugi sebenarnya untuk transaction sell ni. Kalau kata simple calculation macam ni lah, saya rugi. Sedangkan kalau kata kita buat forex transaction dan kita masuk entry sell dekat sini, okey, bila mana turun sahih, macam mana pun confirm, no doubt, saya akan untung. Walaupun turun 1 pip, saya pasti akan untung. Ni cerita kalau dah lepas spread lah. Kang ada pula kata takkan spread tak ada langsung kan. Okey, dah lepas spread dah tolak spread, kemudiannya bergerak dah 1 pip ekstra daripada spread tu tadi. Okey, selesai, saya dah untung. Baik. Jadi sekarang ni, masalahnya sekarang bila mana kita rujuk pada harga sebelah kanan dan kita buat calculation yang logik ni tadi, saya dapat rugi. Itu yang jadi masalah sekarang ni, ya. Adakah formula tu silap, ataupun harga yang silap, ataupun sell ni patut duduk belah bawah, TP sell kena letak belah atas? Mana satu? Kita try satu-satu, ya. Sell belah atas dah betul, TP sell belah bawah dah betul. Okey, selesai. Harga jual tolak harga beli. Saya beli RM5, saya jual RM7. Macam mana saya nak tahu untung ataupun rugi? RM7 saya akan tolakkan dengan harga beli saya tadi ataupun harga kos saya tadi, harga modal saya tadi RM5, makanya saya dapat RM2. Makna kata harga jual tolak harga beli tu dah betul dah formula tu. Okey, formula pun dah betul, kedudukan sell dan TP tu tadi pun dah betul. Jadi sekarang ni, kalau katalah harga beli bukan sell, sebaliknya TP sell ni harga beli, harga jual ni bukan TP sell, kena duduk dekat sell, maknanya saya kena tukar sekali sebelah sini. Tak? Sebab apa? Harga jual TP buy, TP sell harga jual. Sama ni, sama. Buy harga beli, sell harga beli. Yang ni yang berbeza ni. Perkataan di sini ialah buy, perkataan di sini ialah sell. Jadi adakah sepatutnya saya letak harga jual ni kat atas, harga beli ni kat bawah? Tapi itulah, kalau saya tukar yang ni, saya nak kena tukar yang buy transaction sekali. Baik. Sebenarnya macam ni. Bila mana saya nak membuat pengiraan untuk sell transaction, saya tukar dulu ni. Saya bubuh kat sini. Bila mana saya nak buat pengiraan untuk sell transaction, apa yang saya perlu buat ialah
saya perlu kenal pasti harga yang berada di sebelah kanan ni tadi, adakah harga ini logik untuk dijadikan sebagai rujukan untuk kita buat pengiraan. Sebenarnya kita ada dua currency, kena ingat. Kita ada dua negara, CAD dan CHF. Okey, CAD dan CHF. Bila mana kita ada base dan quote, kita kena kenal pasti dulu harga sebelah kanan ini merupakan harga untuk base atau untuk quote. Itu cerita dia sekarang ni, ya. Baik, kalaulah kata macam tu, okey, bila mana kita nak buat calculation, saya terus jump into calculation. Saya terus jump into calculation. 1 bahagi dengan 0.77152. Itu calculation dia. 0.77152. Tu dia. 1.29. Ni. Ambil yang 1.29 kita kira tadi tu, bubuh kat situ. Ni dia. Yang ni saya buat warna merah lah. Okay, saya buat warna merah. Nanti saya akan terangkan kenapa. Kita buat calculation dulu sama-sama. So guys, lepas ni korang tolong kira untuk harga yang kedua, 1 bahagi 0.72430. Buat calculation. 1 bahagi 0.72430. Okey, akan dapat 1.38. Jadi saya copy balik yang ni, saya paste dekat sini 1.38. Okey. Guys, calculation untuk yang seterusnya, 1 bahagi 0.6640. Tu dia 1.50. Saya copy balik yang ni, saya bubuh kat bawah ni. Okey, saya paste macam ni. Makna kata sekarang ni guys, korang boleh nampak yang mana yang atas ni sebenarnya nilai dia ialah 1.29, 1.38, 1.50. Makna kata ini sebenarnya yang harga dekat sebelah kiri. Okey, kita tukar step by step. Harga jual merujuk kepada 1.38. So sekarang ni kita tukar 1.38. Okey. Harga beli pula, harga beli sekarang ni kita tukar harga beli dia 1.29. 1.29. Makna kata 1.38 tolak 1.29, kita akan untung 7 sen. Kita akan untung sebanyak 7 sen. Jadi sekarang ni, yes, kita boleh kata formula kita betul. Pasal apa betul? Sebab kita dah dapat dalam kadar yang untung. Sekarang ni, baik. So selesai dekat situ. Itu dia cerita pasal harga yang berada di sebelah kiri. Okey. Jadi sekarang ni macam mana pula, apa benda harga kiri kanan ni? Sekadar sepintas lalu dan benda ni tak penting. Sekadar saya nak terangkan sahaja, benda ni tak penting pun, dia bukanlah merupakan satu crucial point dalam kita nak buat decision untuk trading dan sebagainya. Tidak, dia tidak penting. Di sebelah kanan merupakan harga untuk base dalam nilai quote. Dan saya tegaskan, jangan pening kepala dengan benda ni. Benda ni tak penting pun. Nak tahu nilai lah, apa benda semualah tak ada pun. Jangan pening kepala. Ada benda yang lebih penting yang perlu korang titik beratkan dan faham sebaik-baiknya dalam penerangan ni. Baik. Yang ini pula merupakan harga untuk quote dalam nilai base. Itu cerita dia. Tu cerita dia. 1.29, 1.38, 1.50. Yang ni 66, 72, 77. Apa yang saya nak korang faham sekarang ni satu benda. Sebelah kanan ni menaik, sebelah kiri ni menurun. Faham yang tu sahaja. Fahamkan yang itu sahaja. Yang dekat sebelah kiri ni senang cerita. Yang ini merupakan rujukan untuk CHF. Fahamkan yang tu sungguh-sungguh. Jangan duk pening kepala pusing ke lain. Tak. Fahamkan yang ni. Saya buat yang ni warna, saya buat warna merah. Okey. Tu dia. CHF. CHF. Yang ini pula merupakan rujukan untuk CAD. CAD. Gitu. Yang ni saya buat warna biru. Pasal apa? Pasal dia base. Tu dia. Okey, baik. Yang ni tak macam warna merah pun. Merah lah. Okey, baik. So sekarang ni kiri
CHF, kanan CAD, quote dengan base. Fahamkan yang tu. Okey. Secara tak sedar sebenarnya apa yang kita sedang pandang sekarang, CAD CHF punya chart ni, ianya merupakan gandingan untuk dua currency punya chart menjadi satu. Yang seko ni, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ni, yang sebelah kiri ni, dia daripada atas bergerak ke bawah. Makin bawah makin tinggi nilainya, makin bawah makin tinggi nilainya, dan seterusnya. Saya tebalkan sikit. Manakala yang di sebelah kanan ni pula, daripada bawah dia bergerak ke atas. Makin besar, makin naik tinggi makin besar nilai, makin naik tinggi makin besar nilai. Gitu cerita dia sekarang ni. Ya. Itu benda yang kita tak nampak, benda yang disorokkan pada saya lah, disorokkan lah. Yalah, kalau kata kau nak orang semua tahu, dah lama kau cerita dah, kan? Sebab benda ni masing-masing lah, atas ikhtiar masing-masing lah. Baik, jadi sekarang ni, bila mana kita dah tahu dia merupakan gandingan kepada dua harga yang berbeza, dua chart yang berbeza, daripada puncanya base dan quote, dua punca negara yang berbeza digandingkan menjadi satu. Sekarang ni orang kata, oh, jadi sekarang ni bila harga base ni mahal, harga quote murah, bila harga quote mahal, harga yang ni murah dan sebagainya. Selalu orang cakap macam tu. Pada saya tak, sebenarnya tak. Sell ni tadi, bila mana tuan-tuan dan puan-puan entry sell, sebenar-benarnya apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat ialah tuan-tuan membeli tuan-tuan membeli kontrak, bukan membeli mata wang, membeli kontrak untuk mata wang quote. Beli, guys, beli. Keyword dia beli. Okey. Jadi bila mana beli dengan harga 1.29, turun 1.38, untung 7 sen, jual balik. Jual tu yang kata TP sell tu harga jual, yang ni harga beli. Cerita dia sekarang ni, bila masuk sell, membeli kontrak tu cerita dia. Bila masuk buy, korang membeli kontrak untuk base, beli kontrak CAD. Kontrak ni pula macam mana kita nilai? Kita nilai berdasarkan kedudukan ekonomi. Bila mana ekonomi daripada negara-negara yang tertentu berada di dalam keadaan yang lemah, makna kata harga kontrak pun murah, jadi kita akan beli. Mana ada orang nak beli pada harga yang tinggi, kan? Secara logik dan teknikalnya itu adalah prinsip asas dalam bisnes. Beli pada harga yang murah, jual pada harga yang mahal. Okey? Baik. Jadi sekarang ni kita membeli kontrak, itu yang berlaku dan itu yang kita buat. Bukanlah kita membeli ataupun menjual mata wang. Yang tu kena faham sungguh-sungguh. Kena faham kita beli kontrak, bukan beli mata wang. Yang pertama. Yang kedua, kita forex trading ini merupakan satu chart yang digandingkan dua elemen menjadi satu. Yang satunya bergerak ke bawah, yang satunya bergerak ke atas. Dan pergerakan bergerak ke bawah tu tadi adalah untuk mengukuhkan mata wang dia. Pergerakan ke atas untuk base ni pun, bergerak ke atas adalah untuk mengukuhkan mata wang negara dia. Masing-masing nak mengukuhkan mata wang negara masing-masing. Kalau kata yang seko ni dia turun bawah makin kuat, yang seko lagi pula naik ke atas makin kuat, itu yang jadi berterabur. Saat aku sell jadi buy, saat aku buy jadi sell dan sebagainya. Cuba kalau kata tuan-tuan bayangkan macam ni. Untuk quote pun sama, dia punya turutan harga dia berada di dalam keadaan mendaki gini. Yang ni nilai dia rendah kat sini, yang ni nilai dia tinggi kat sini. Samalah kiranya turutan harga tu menaik macam base ni juga. Tak kesenang kerja kita. Bangun-bangun tidur duk mamai-mamai, lot pun tak nampak, ketepap tekan buy. Bangun-bangun tidur mamai, tekan je buy. Nak terberak, nak terkencing, tekan je buy. Sudah berak, basuh-basuh, tutup entry. Pasal apa? Dah profit. Buruk sikit lah bahasa, tapi benda ni yang saya nak orang kena ketuk kepala dan nampak dan sedar. Pasal tu nak kena ada analisis, ada yang guna indikator, ada yang baca news dijadikan sebagai elemen-elemen faktor dalam menentukan decision dia untuk buat trading dan sebagainya. Pasal ni lah, pasal ni yang seorang nak turun ke bawah untuk kuatkan currency, yang seorang lagi nak menuju ke atas untuk menguatkan currency. So the intention is the same. Cumanya arah pergerakan tu yang berbeza. Itu je sebenarnya. Itu je.
Tak susah mana pun nak faham benda ni. Ya. Okey, baik. So saya janji tadi paling-paling tidak kita nak buat 3 currency kan. Paling-paling tidak kita nak buat 3 currency. Ini currency yang 1 decimal. Okey, CAD CHF mana dia? Yang ni 1 decimal. So lepas ni kita buat 2 decimal. Okey, yang ni kita ambil yang 2 decimal ni CAD JPY ni. Sebenarnya dia bukan 2 decimal lah, dia 3 decimal lah, 899.966 kan kat belakang tu kan. Okey, lepas ni kita buat yang 3 decimal tapi 2 digit di depan. Lepas pada tu kita akan buat 3 digit di depan. Okey, baik. So sekarang ni kita ambil yang 2 decimal dulu, CAD JPY. Okey, CAD JPY ni semalam saya ada entry live trade dengan saya punya group. Okey, masa tu news pula, semalam ada news apa NFP ke apa ke. Okey, baik. So sekarang ni 3 aras harga yang berbeza. Saya buat sekali lagi. Kali ni saya pakai warna sama lah, sebab saya just nak tunjuk calculation je. Tak ada dah nak tunjuk buy sell ke apa ke, tak ada dah. Jadi untuk 2 decimal, 10 bahagi 91.233 sama dengan 10 sen. Sini 10 sen. Okey, 10 kosong bahagi 82549 sama dengan 12 sen. Ni 10 sen, sini 12 sen. Okey, sekali lagi 10 bahagi dengan 74.208 sama dengan 13 sen. Jadi saya buat kat sini. Atas sekali 10 sen tadi, ingat balik. Yang ni 10 sen, yang ni 12 sen, yang ni pula 13 sen. Just nak tunjuk je persamaan. Persamaan. Sebab awal tadi saya tunjuk mana-mana currency saya tarik sekalipun, harga dia hanya ada satu. So sekarang ni cara kira dia macam mana saya dah tunjuk. Dan sekarang ni saya tunjuk perbezaan sekiranya digit di depan, bilangan digit di depan itu berbeza. So sekarang ni kita dah buat CAD JPY 89 ada 2 digit. Kita ambil yang 3 digit pula. Baik. So saya tarik yang ni. Yang ni pula 1, 2, 3. Masih lagi sama. Okey, saya ambil kalkulator. Okey, 100 dibahagikan dengan atas sekali 122.897. Dia bersamaan dengan 81 sen. Okey, ingat 81 sen kat atas. Siapa yang nak catat atas kertas silakan. 115.739. Okey, yang ni 86 sen. 81, 86. Okey, 100 bahagikan dengan 106.726. 93. Baik. Jadi sekarang ni dekat sini 0.81. Atas ni, bawah ni 0.86. Yang bawah tadi saya lupa dah, 90 sen apa entah tadi. Ya, buka balik. Okey, 100 bahagi 106.726. 93, sorry. 93 sen. Baik, selesai. Syukur alhamdulillah. Okey. Jadi itu dia yang saya nak terangkan. Kesimpulannya, okey. Kesimpulannya ialah yang pertama, besar sangat tulisan ni. Kejap 36. Okey, kesimpulan yang pertama, forex trading hanya memaparkan satu turutan harga sahaja, iaitu di sebelah kanan. Jadi selepas video ni, tuan-tuan ataupun puan-puan dah tahu macam mana nak dapatkan harga untuk kod. Jadi sebenarnya kita nak tahu harga untuk kod ni bukan apa. Bukan apa. Sekadar nak sedarkan diri kita, nak maklumkan diri kita, bagi kita macam ada high impact lah dalam minda tanpa sedar kita, yang mana sebenarnya forex ini merupakan gandingan dua chart menjadi satu dan seterusnya.
chart tersebut bergerak dalam arah yang berbeza. Tu dia. Dalam arah yang berbeza. Yang keempat, sebab benda ni kuat sensitif, dia berkait dengan hukum. Selalunya orang sebut forex trading ni ialah menjual atau membeli mata wang asing. Selalunya orang sebut macam tu. Jadi pada video ini saya telah menerangkan bahawa forex ini merupakan sebuah transaksi urusan perdagangan, perniagaan yang melibatkan jual beli kontrak dari negara-negara yang tertentu, iaitu yang saya sebutkan 8 tadilah secara khusus, ya. Baik. Selesai di situ, ini merupakan basics forex yang tuan-tuan dan puan-puan perlu faham sebelum mengorak langkah dengan lebih jauh bersama dengan grup DTS, ya. Satu pesanan saya, manfaatkan ilmu ini sebaik-baiknya, cuba fahamkan sebaik yang mungkin. Sekiranya tuan-tuan ataupun puan-puan berjumpa dengan orang-orang, individu, mana-mana individu, tak kisah apa title dia sekalipun, Datuk, Tan Sri, Ustaz ke apa ke, tak kisah, dia cleaner ke, dia cikgu ke, pakcik makcik ke, tok nenek ke apa ke, oyang piut ke apa ke, tak kisah. Jangan jadikan apa yang tuan-tuan belajar pada hari ini sebagai satu benda yang akan membinasakan diri tuan-tuan balik, yang akan membinasakan diri puan-puan balik. Kau tak tahu sebenarnya forex gini, itulah tak nak belajar, kan? Jangan macam tu, tak. Once orang tu kata, okey, benda ni tak boleh, haram gitu gini, selesai. Makanya sekadar di situ. Kalau dia berminat nak tahu, sebenarnya tak haram, okey, cerita elok-elok macam ni dan sebagainya. Ataupun kau tengok video ni, budak ni dah buat, contoh, kan? Tapi kalau kata masih berkeras dan masih lagi dengan stigma yang mengatakan haram sebegitu, sebegini dan sebagainya, maka terserah pada individu-individu tersebut, tak ada masalah. Jangan orang kata apa, senang-senang jatuh hukum. Bukan kerja kita nak menghukum orang. Kerja kita just share ilmu. Masing-masing ada akal Allah bagi, pertimbangkan sendiri, congak dengan pemikiran minda yang waras, dan seterusnya buat keputusan. Tugas kita hanya menyampaikan, selesai. Baik, sekian sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.